Salam sejahtera, salam persatuan, dan salam satu Malaysia. Bertemu kita lagi dalam satu forum. Harap kita semua akan mendapat manfaat yang berguna daripada forum hari ini. Tajuk forum kita pada hari ini, pengurusan kewangan sekolah dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Sebelum saya memulakan perbincangan pada hari ini, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli panel kita. Bersama saya adalah 4 orang ahli panel yang tidak asing lagi. Baiklah, ahli panel yang pertama, Saudari Xu Shiwei. Saudari Shiwei merupakan guru besar di Sekolah Jenis Kepasangan Cina Celas. Beliau telah berkhidmat selama 30 tahun dalam bidang pendidikan. Selamat datang, Saudari. Apa khabar? Terima kasih moderator kerana menjemput saya. Saya baik-baik saja. Sama-sama. Seterusnya, ahli panel yang kedua, Saudara Simon Goh Ziming. Saudara Simon merupakan guru penolong kanan kokurikulum. Beliau telah berkhidmat lebih kurang 10 tahun dalam bidang pentadbir. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Terima kasih juga kepada Sudi mengundang saya untuk menjayakan forum ini. Dan di hujung sana, nampak pemalu tapi bijak berkata-kata. Saudari Estella Gong Xing Zi, penolong kanan pendidikan khas yang telah berkhidmat selama lebih 10 tahun dalam bidang pendidikan khas. Selamat datang kami ucapkan. Terima kasih juga kerana sudi mengundang saya. Seterusnya, ahli panel yang keempat, Saudari Joanna Su Le Hui. Saudari Joanna merupakan Ketua Warden. Beliau mempunyai pengalaman sebagai Ketua Warden selama 7 tahun. Selamat datang saya ucapkan. Apa khabar Saudari Joanna? Apa baik? Terima kasih moderator kerana menjemput saya. Baiklah, sebelum kita memulakan perbincangan hari ini, izinkan saya menerangkan terlebih dahulu berkaitan tajuk forum. Peranan pemimpin sekolah dalam pengurusan kewangan adalah sangat penting untuk memastikan semua aktiviti sekolah dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Namun, dengan tercetusnya pandemik COVID-19 telah mendorong pihak kerajaan untuk mengeluarkan arahan Perintah Kawalan Pergerakan. Berbagai sektor telah terpaksa berhenti beroperasi. Perhatian diberikan terhadap sumber dan amalan dalam pengurusan kewangan sekolah dalam tempoh PKP. Soalan saya kepada panel pertama, pada pendapat Saudari Siwei, sebagai guru besar, apakah sumber dan amalan dalam pengurusan kewangan sekolah? Dipersilakan. Okey, terima kasih moderator. Okey, di sini saya akan berkongsikan tentang sumber kewangan dan juga amalan dalam pengurusan kewangan sekolah. Okey, pada pendapat saya ingin memberi tahulah tentang sumber kewangan sekolah. Dan sumber kewangan ini terdiri daripada 3 jenis kumpulan, iaitu kumpulan wang kerajaan KWK, kumpulan wang SUA KWS dan juga kumpulan wang asrama KWA. Dan setiap kumpulan wang ini akan diuruskan secara berasingan dan semua kumpulan akan dibukalah dengan satu akaun bank. Dan kumpulan wang pertama adalah kumpulan wang kerajaan iaitu KWK. Dan tujuan kumpulan kewangan ini adalah untuklah mengakalkan penerimaan dan juga bayaran daripada sumber kerajaan, termasuk beasiswa daripada lain-lain generasi kerajaan dan juga faedah bank. Dan kumpulan ini akan dibelanjakan mengikut maksud setiap penerimaan, tetapi kecuali berkaitan dengan hal asrama. Dan antara sumber kewangan yang dibekalkan dalam KWK ini iaitu bank persekolahan daripada KPM, bantuan siswa, beasiswa, faedah bank dan juga pemberian lain. Selain itu, kumpulan wang SUA ini bertujuan untuk mengakalkan penerimaan dan bayaran daripada sumber
awam termasuklah terimaan daripada murid, orang awam atau agensi bukan kerajaan dan juga faedah bank. Dan ini juga dibelanjakan kecuali berkaitan dengan asrama. Dan antara terimaan wang ini adalah yuran khas murid, yuran peperiksaan dalaman, penerimaan pelbagai dermaan orang awam dan juga sewaan harta sekolah. Dan yang ketiga, kumpulan yang ketiga adalah kumpulan wang asrama KWA. Dan kumpulan wang ini merupakan penerimaan yang diterima dengan asrama sama ada pemberian kerajaan atau kutipan yuran daripada murid. Dan antara terimaan wang ini adalah yuran makanan dan juga bantuan makanan asrama. Dan ketua wadah mestilah bertanggungjawab untuk membuatlah kutipan barang ini, barang makanan asrama ini dan juga pelbagai pemberian kutipan lain. Dan seterusnya daripada sektor segi pengurusan kewangan, okeylah seseorang guru besar perlulah berfikir waras dan juga bijak menguruskan sumber kewangan yang dikumpulkan. Dan antara amalan pengurusan kewangan ialah guru besar boleh sekolah perlulah menjalankan penyelenggaraan kemudahan awam di sekolah seperti tandas, penutup longkang, lampu dan juga kipas dan sebagainya. Ini mestilah dijalankan oleh pihak sekolah kerana aspek keselamatan mestilah dijaga untuk dijaga oleh pihak sekolah. Dan seterusnya adalah kumpulan kewangan SUA ini. Sekolah boleh menggunakan wang ini untuk membayar kos pembelajaran harian seperti mesin sanitizer atau ubat sanitizer, bil elektrik dan juga bil air. Dan pihak sekolah perlulah menjalankan sanitasi setiap hari memandangkan sekarang merupakan tempoh PKP dan jangkitan COVID ini hari ini semakin serius juga dan pihak sekolah berhak untuk menjaga keselamatan murid-murid. Dan seterusnya adalah kumpulan kewangan asrama boleh digunakan, wang dia boleh digunakan untuk menjalankan penambahbaikan asrama bagi murid-murid supaya mereka dapat tinggal dengan selesa. Dan contohnya ketua wadah boleh mengupah orang untuk membaiki itu tandas yang rosak. Dan pihak sekolah bolehlah letakkan sanitizer di setiap sudut-sudut asrama supaya mereka boleh menggunakannya setiap hari ataupun setiap masa supaya mereka dapatlah melindungi diri daripada jangkitan COVID-19. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Sweet atas penjelasan yang cukup baik. Kita dapat dinafikan bahawa pengurusan kewangan sekolah merupakan satu tugas yang sangat penting terhadap guru besar. Jadi, sebagai guru besar perlulah bijak mengurus sumber kewangan untuk melaksanakan tugas kewangan yang telah disenaraikan oleh KPM. Seterusnya, bolehkah saudara Simon sebagai guru penolong kanan co-curriculum memberikan maklumat? Dipersilakan. Okey, terima kasih sekali lagi kepada moderator. Okey, so baiklah di sini saya mahu mengkongsikan bahawa bantuan co-curriculum yang diujukan bagi membiayai aktiviti sukan permainan. So di sini bantuan co-curriculum telah dibahagikan ke dalam dua jenis. Jenis pertama iaitu bantuan co-curriculum sekolah dan seterusnya adalah co-curriculum tambahan. So biasanya kedua-dua ini, bantuan co-curricular ini akan dituntut oleh pihak sekolah. So, pihak sekolah pun mendapat duit daripada mana? Daripada kerajaan juga. So, bagi sekolah rendah, bantuan co-curriculum sekolah akan dituntut berdasarkan enrollment sekolah. Apa itu enrollment sekolah? Enrollment sekolah iaitu bilangan murid sekolah tersebut. So, enrollment sekolah enrollment sekolah semakin besar iaitu semakin banyak murid. So, kadar bantuan co-curriculum sekolah setahun akan semakin banyak. Maksudnya murid semakin banyak,
bantuan kurikulum yang diberi juga semakin berbanyak lah. Okay, so contohnya sini ada beberapa contoh lah. So bagi sekolah yang hanya 1 hingga 50 orang murid kadar setahunnya, bagi sebuah sekolah ialah 400. Okay, seterusnya enrollment bagi seramai 51 hingga 100 orang murid kadar setahun bagi sebuah sekolah ialah RM800. Enrollment yang seramai 101 dan 150 orang murid kadar setahun bagi sebuah sekolah ialah RM1,200 Malaysia. Manakala enrollment yang melebihi 151 orang murid kadar setahun akan dituntut berdasarkan bilangan murid, iaitu seorang murid akan dibayar sebanyak RM8. So sini saya bagi satu contoh. Kalau sekolah ini ada 200 orang murid. So maksudnya sekolah ini akan dibayar RM1,600 untuk setahun. Okey, bantuan kokurikulum ini. So, pembelajaran yang dibenar adalah meliputi aktiviti pasukan badan beruniform. Badan beruniform contohnya apa? Contohnya Bantu Puteri, Bola Sabit Merah dan pengangkap. Ini semua adalah badan beruniform. Dan aktiviti yang dianjur oleh kelab serta persatuan. So, kelab contohnya kelab seni, kelab bahasa Cina, kelab bahasa Melayu dan seterusnya. Dan aktiviti sokongan, pembentukan, pemumpukan dan pembangunan sahsiat diri murid. So, sini aktiviti sokongan contohnya perkemahan, aktiviti macam alam sekitar dan seterusnya. Ini semua adalah boleh digunakan. Okay, dan seterusnya ialah kokurikulum tambahan. So, kokurikulum tambahan ini juga dituntut oleh sekolah secara tahunan. So, bagi sekolah rendah, kadar setahun ialah RM3 untuk seorang murid. So, ini adalah semualah adalah sama dalam semua sekolah rendah. So, peruntukan kokurikulum tambahan akan digunakan untuk menampung kekurangan peruntukan kokurikulum sekolah bagi melaksanakan aktiviti pasukan badan beruniform, aktiviti yang dianjur oleh kelab serta persatuan dan aktiviti sokongan, pembentukan, pemumpukan dan pembangunan sahsiat diri murid. So, ini adalah dua jenis bantuan kokurikulum dan yang boleh digunakan di aspek mana. So, itu adalah bantuan kokurikulum. Terima kasih diucapkan kepada saudara Simon kerana berkongsi bantuan kokurikulum dengan jelas. Semua pihak dinasihati supaya sentiasa berhati-hati menguluskan kewangan sekolah yang disediakan untuk menampung keperluan pembelajaran kokurikulum murid. Sebagai penolong kanan kokurikulum, apakah amalan dan cara menggunakan duit? Dipersilakan. Okey. So, pada pendapat saya, sebagai seorang penolong kanan kokurikulum perlu mempunyai amalan pengurus kewangan yang baik. So contohnya semasa PKP, so terdapat banyak aktiviti fizikal seperti pertandingan bola, perkemahan, seminar dan sebagainya tidak dapat dijalankan. So aktiviti akan dilaksanakan, yang boleh dilaksanakan adalah aktiviti secara online. So contohnya aktiviti alam sekitar boleh dijalankan secara online. Contohnya boleh menjalankan aktiviti pertandingan melukis, pertandingan mencipta sajak untuk aktiviti alam sekitar. So dalam aktiviti ini, pihak sekolah akan menyediakan hadiah cenderahati dan sijil untuk menggalakkan murid-murid menyertai dalam aktiviti ini. So semasa menyediakan hadiah cenderahati dan sijil, so bantuan kokurikulum boleh digunakan untuk dalam aktiviti ini.
Dan seterusnya, selepas kita tidak menjalankan aktiviti secara fizikal, so terdapat banyak duit akan jimat. So duit yang jimat ini dapat digunakan untuk membaiki akses sedia ada yang digunakan untuk tujuan sukan. So contohnya gelanggang sukan. Biasanya bajet untuk membaiki gelanggang sukan ini memang tidak cukup. So semasa PKP ini boleh menggunakan duit yang jimat daripada menjalankan aktiviti dalam membaiki gelanggang sukan. Contohnya pembaiki gelanggang sukan memerlukan cat, berus, simen dan sebagainya. Kena lukis line yang gelanggang itu, kena cat lantai. Semua ini kena bayar cat yang membeli cat yang banyak. So semua bahan ini memerlukan kos. So tujuan pembaiki akses sedia ada ini adalah untuk memastikan akses sedia ada masih dapat digunakan selepas PKP. So selepas PKP, murid mempunyai tempat untuk bermain bola, iaitu gelanggang sukan. Dan di samping itu, pembelian bahan dan alat yang baru juga diperlukan semasa PKP. So hal ini demikian kerana bahan selama jangka masa yang tidak digunakan, bahan akan rosak. Contohnya bola, kulit bola itu akan jadi keras dan tidak dapat digunakan bola itu. So semasa PKP ini, saya akan tengok dan membeli bola yang baru untuk mengganti bola yang sudah rosak. So ini adalah bajet yang digunakan semasa PKP ini. So ini adalah pengurusan wang saya. Terima kasih. Terima kasih juga diucapkan kepada saudara Simon. Dengan bermulanya PKP, pejabat sekolah telah ditutup dan semua urusan perakaunan sekolah telah tertangguh. Persoalan kepada saudari Estella sebagai penolong kanan pendidikan khas, apakah isu kewangan yang telah dihadapi dalam PKP? Dipersilakan. Terima kasih saudari moderator kerana adanya peluang ini untuk saya mengkongsikan isu kewangan yang kita hadapi dalam tempoh masa PKP. Sebagai seorang penolong kanan pendidikan khas, inilah tanggungjawab saya untuk memastikan proses pengajaran dan pembelajaran antara murid PPKI dapat dijalankan dengan lancar. Dalam hal itu, dari segi pengurusan kewangan ini, berlakunya beberapa isu kewangan semasa PKP. Antaranya ialah isu kekurangan kerani kewangan. Sebenarnya isu ini telah menjadi satu isu yang kita hadapi terutamanya bagi sekolah di luar bandar. Dalam tempoh masa PKP ini, masalahnya pejabat sekolah ditutup menyebabkan banyak urusan perakaunan kewangan bagi segala urusan pembelian bahan bantu mengajar atau bahan lain, pembelian bahan lain yang diperlukan dalam proses PKP. Dan paham pula, proses untuk mendapat kewangan daripada pihak kewangan sekolah adalah agak rumit. Hal ini menyebabkan banyak guru tidak ingin membuat pembelajaran walaupun memerlukan ataupun membuat pembelian tanpa mengikut prosedur kewangan dengan betul. Contohnya, terdapat guru membuat pembelian barang atau peralatan tanpa menggunakan borang pesanan. Ada yang juga mengisi borang pesanan selepas beberapa bulan. Akhirnya cuma menyebabkan kerugian sendiri sahaja ataupun menyusahkan kerja pihak kewangan. Selain itu, banyak murid PPKI, mereka tiada gaji yang sesuai atau gaji yang mencukupi untuk melibatkan diri dalam kelas atas talian. Oleh itu, guru harusnya merancang proses pengajaran dan pembelajaran secara offline, contohnya melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram. Dalam hal itu, segala perbelanjaan yang diperlukan haruslah ditanggung oleh guru atau ibu bapa murid sendiri. Contohnya, bahan-bahan yang biasanya kita diperlukan dalam kelas ialah ibu bapa harus menolong cetak tugasan ataupun menyediakan alat tulis atau bahan-bahan seni yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya. Hal ini akan menjadi salah satu beban kepada keluarga. Di samping itu, dalam tempoh masa PKP,
dalam tempoh masa PKP, banyak jenis aktiviti tidak dapat dijalankan seperti aktiviti berkebun, aktiviti sukaneka dan sebagainya. Aktiviti ini adalah sangat penting dalam kalangan murid PPKI untuk membantu perkembangan mereka. Oleh itu, sebenarnya tidak ada peruntukan bagi aktiviti yang berikut. Malahan, sebab tempoh masa PKP, kita tidak dapat menggunakan peruntukan itu dengan sepenuhnya. Disebabkan oleh penghakan aktiviti secara atas talian. Hal ini akan menjadi salah satu punca yang akan mengganggu proses perkembangan murid PPKI. Terima kasih penjelasan yang panjang tentang isu keuangan. Isu yang dihadapi dalam pengurusan keuangan sekolah semasa tempoh PKP harus diatasi dengan bijak. Persoalan seterusnya kepada Saudari Estella, apakah sumber dan amalan pengurusan keuangan? Dipersilakan. Baiklah, sumber kewangan yang boleh digunakan oleh PPKI adalah yang telah dijelaskan oleh guru besar tadi, iaitu daripada KWK dan KWS. Tujuannya adalah untuk membantu dalam pembelian bahan-bahan asas untuk proses pengajaran dan pembelajaran, dan juga mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat bagi murid PPKI, dan juga sentiasa memastikan penyelenggaraan infrastruktur dan kemudahan sekolah. Selain itu, dari wujudnya panduan kewangan persekolahan, iaitu wang atau barangan yang diperuntuk dan diagihkan kepada sekolah untuk murid bagi menambung keperluan PDP. Wujudnya dua kategori bantuan persekolahan, iaitu bantuan persekolahan berdasarkan PCG, per kapita murid, dan bantuan persekolahan berdasarkan kelayakan ibu bapa. Ini juga telah diterangkan oleh guru Kongfu tadi. Secara ringkasnya, pada tempoh masa PKP, bantuan yang akan diberi bagi PCG ialah mengagihkan barangan yang diperlukan dalam PDP, manakala membantu menampung keperluan murid. Selain itu juga membiayai persekolahan dalam bentuk bantuan KWAPM, kumpulan wang amanah pelajar miskin, untuk membantu keluarga yang memerlukan. Ini adalah layaklah hanya ibu bapa yang layak, keluarga yang layak boleh dapat bantuan ini. Okey, seterusnya persoalannya, bagaimana kita menggunakan kewangan tersebut dalam tempoh PKP dengan betul? Pertamanya, sebagai PK pendidikan khas, kita haruslah menyediakan maklumat bagi setiap permohonan kewangan. Apabila melaksanakan sesuatu program yang memerlukan wang, pastikan setiap kertas cadangan yang sempurna berserta dengan peruntukan wang seterusnya mendapat kebenaran daripada guru besar. Kertas cadangan ini amat penting untuk contohnya sekolah kita pernah mengatakan satu program cinta alam sekitar secara atas talian. So, kewangan yang diperlukan bagi program ini adalah pembelian hadiah sahaja. Oleh itu, kita haruslah jelaskannya dalam kertas cadangan supaya proses kewangan ini dapat dijalankan. Walaupun dalam tempoh masa PKP, kita juga haruslah berusaha untuk mengurus segala keselamatan perolehan perkhidmatan kawalan dan juga perkhidmatan kebersihan kawasan bagi sekolah pendidikan khas. Dan faham pula, kita juga haruslah memastikan semua guru pendidikan khas menerima allowance insentif kanak-kanak cacat, iaitu BIMKC. Dengan ini, guru boleh menggunakan allowance ini untuk menanggung keperluan bahan-bahan walaupun menjalankan kelas secara atas talian. Kita juga haruslah memastikan tuntukan pelarasan peruntukan PCG PPKI dibuat apabila terdapat pertambahan bilangan murid PPKI. Ini adalah mengikut syarat. Dan juga memastikan pengurusan kewangan diurus mengikut prosedur sedia ada. Pastikan setiap resit disimpan baik-baik untuk memudahkan proses tuntukan. So, resit ini juga amat penting supaya tidak menyebabkan kerugian. Akhirnya, tanggungjawab PK pendidikan khas adalah sentiasa bekerja sama dengan kerani kewangan dan pihak berkuasa seperti guru besar, supaya kita boleh menyediakan satu record file yang sempurna bagi pengurusan kewangan untuk mencatat perancangan pembelajaran tahunan, penyata peruntukan PCG, rekod perbelanjaan dan salinan nota minta, invoice ataupun resit. Terima kasih kepada Saudari. Dengan kerjasama dan bantuan yang diberi,
Saya yakin isu yang dihadapi dapat diatasi dengan berkesan. Baiklah, sumber kewangan asrama juga sangat penting dalam pengurusan kewangan. Bolehkah Saudari Joanna sebagai Ketua Warden memberikan maklumat yang berkaitan sumber kewangan asrama? Dipersilakan. Okey, terima kasih moderator. Baiklah, di sini saya nak memperkenalkan sedikit sumber kewangan asrama. Kumpulan wang sekolah terbahagikan kepada tiga dan salah satu adalah kumpulan wang asrama. Kumpulan wang asrama ini bertujuan untuk mengakalkan terimaan dan bayaran berkaitan dengan asrama daripada sumber kerajaan dan orang awam. Sumber kewangan yang diperakalkan di bawah kumpulan wang asrama termasuklah bantuan keran per kapita lain-lain perbelanjaan berulang tahun untuk asrama, bantuan makanan asrama BMA, bayaran kurikulum asrama BKKA, derma dari agensi kerajaan, badan berkanun seperti PIBG, faedah bank seperti fixed deposit dan pelbagai pemberian atau kutipan lain berkaitan asrama yang diluluskan oleh pendaftar dan barang-barang yang diperkenalkan mengikut peruntukan atau pendidikan 1996. Peraturan-peraturan pendidikan dan surat-surat siaran berkaitan barang persekolahan yang masih berkuat kuasa. Dan mengikut Karta PCG LPPT asrama pula, kutipan yuran bagi seorang murid setahun adalah RM60. Itu sahaja daripada sumber kewangan asrama. Terima kasih diucapkan kepada Saudari Joanna. Berdasarkan penerangan tadi, kita dapat lihat sumber kewangan asrama dengan jelas. Soalan terakhir saya pada hari ini, apakah cabaran yang paling cabar dihadapi oleh Ketua Warden? Dan berkongsi sedikit tentang amalan pengurusan kewangan asrama semasa tempoh PKP. Dipersilakan. Okey, baiklah. Dalam pandemik COVID-19 ini, cabaran yang paling cabar bagi saya adalah dalam pengurusan kewangan sekolah adalah ketiadaan murid tinggal di asrama. Semua urusan pengakalkan asrama seperti terimaan dan pembayaran buku tunai, yuran makanan juga tergantung. Apabila kita berhadapan dengan situasi yang tidak dijangka seperti pandemik COVID-19 ini, sebagai seorang ketua warden, kita perlulah bijak dan jujur untuk menguruskan kewangan asrama. Menurut Abdul Syukur Syari 2018 pula telah menyatakan bahawa pengurusan kewangan merupakan satu bidang yang memerlukan kebijaksanaan dan integriti dan haruslah diurus dengan cekap dan sistematik seperti yang ditetapkan dalam Akta Pendidikan 1996. Okey, di sini saya nak berkongsi kepada anda semua tentang amalan kewangan asrama yang boleh dilancarkan semasa pandemik COVID-19 ini. Antaranya adalah menggunakan wang tersebut untuk melakukan perbaikan kecil infrastruktur asrama seperti apa? Seperti tandas, lampu dan sebagainya. Kemudahan yang sedia ada serta terlalu lama dan terlalu besar menjadi satu isu yang famous di asrama. Dalam tempoh PKP ini adalah satu peluang yang sangat baik untuk menjalankan projek perbaikan kecil infrastruktur. Hal ini kerana sepanjang tempoh PKP tiada murid tinggal di asrama. Jadi, tidak perlu risau dari aspek gangguan masa, gangguan keselamatan murid. Dan selain itu, juga boleh menggunakan duit ini untuk membeli majalah, buku rujukan dan buku cerita yang terkini di bilik rehat. Dengan ini, semasa murid mereka pulang ke asrama, mereka dapat membaca buku cerita yang terkini dan baharu. Bukan itu sahaja, ubat-ubatan yang terkini juga amat penting. Disebabkan semua ubat mereka mempunyai tarikh luput. Dan akhirnya, duit ini juga boleh digunakan untuk membeli bahan sanitizer dan topeng muka. Dalam tempoh PKP ini, bahan sanitizer dan topeng muka adalah amat penting kepada semua orang.
beli hand sanitizer dan terletak di pintu masuk asrama, tandas, bilik rehat untuk memberi perlindungan segera dengan membunuh bakteri dan mencegah jangkitan COVID-19. Dengan ini, sebagai seorang ketua warden, saya perlulah bijak dan inisiatif supaya memastikan keuangan sekolah diuruskan dengan baik, dengan lebih berkesan dan integriti. Dan itulah sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada keempat-empat ahli panel kita pada hari ini kerana sudi hadir dan sudi berkongsi maklumat masing-masing. Harap apa yang kita dapat hari ini dapat memberikan sedikit input yang bermanfaat kepada kita. Jadi, sedikit rumusan yang dapat kita buat pada hari ini ialah pengurusan kewangan sekolah sangat penting untuk memastikan sesebuah organisasi dapat berfungsi dengan lancar. Pengurusan kewangan ini bukan penting kepada guru besar sahaja dengan bantuan yang diberi oleh guru penolong kanan dan ketua-ketua bidang juga memainkan peranan untuk melaksanakan tugas masing-masing. Sekian sahaja untuk hari ini. Terkasar bahasa tersilap bicara mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.